Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti bidang akidah tingkatan 4, pelajaran ke-10, iaitu tentang Allah Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Dan untuk hari ini kita akan lihat unit yang pertama, iaitu Al-Muntaqim. Di sini kita akan bincangkan tentang maksud Al-Muntaqim, dalil nakli nama Allah Al-Muntaqim, kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muntaqim, serta membimbing dan menanam perasaan takut terhadap pembalasan dan kekuasaan Allah secara beradab dan istiqamah. Pertamanya, mari kita lihat maksud Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang-orang yang melampaui batas. Jadi Al-Muntaqim ini adalah merupakan Asma'ul Husna yang ke-81, di mana harus bagi Allah itu membalas perbuatan manusia yang engkar terhadap perintahnya, yang tidak mentaati perintahnya, dengan cara Allah memberikan azab, siksaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Dalil nakli nama Allah Al-Muntaqim ialah firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Maksudnya, maka kalaulah kami wafatkan engkau wahai Muhammad, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Perkataan muntaqimun dalam ayat di atas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pembalas, Maha Penyiksa. Seterusnya kita lihat kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntaqim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Al-Quran itu, sebagaimana yang kita tahu, membimbing manusia ke jalan yang benar. Allah memberi amaran azab kepada sesiapa yang menolak Al-Quran. Jika ada yang berdegil, masih tetap mahu menolak, bermakna mereka bersedia untuk berdepan dengan siksaan neraka Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man azlamu mimman zukkira biayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Maksudnya, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa orang yang tidak mahu menerima peringatan daripada Allah melalui Al-Quran dan tetap memilih untuk engkar terhadap perintah Allah, maka mereka itu adalah dianggap sebagai orang yang zalim. Dan orang yang zalim layak diberi pembalasan daripada neraka Allah. Seterusnya kita lihat balasan Allah di hari akhirat. Neraka Allah itu yang Allah sediakan untuk hamba-Nya yang engkar kepada perintahnya itu ada 7 semuanya. Yang pertama namanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini Allah sediakan untuk orang yang mentauhidkan Allah tetapi melakukan maksiat. Ini disediakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Seterusnya neraka yang kedua ialah neraka Lazza. Neraka Lazza ini disediakan untuk orang-orang Yahudi. Neraka yang ketiga, neraka Hutamah, disediakan untuk orang-orang Nasrani. Neraka yang keempat, iaitu neraka Sa'ir, disediakan untuk orang-orang yang murtad. Neraka yang kelima, iaitu neraka Sakar, disediakan untuk orang-orang Majusi. Yang keenam adalah neraka Jahim. Neraka Jahim ini Allah sediakan untuk orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Dan yang terakhir ialah neraka Hawiyah, neraka yang paling bawah sekali, itu neraka yang disediakan untuk orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura beriman sedangkan hatinya kufur. Jadi di sini kita lihat neraka untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita zaman sekarang ini,
ya, yang merupakan umat Nabi Muhammad, jika kita melakukan dosa, walaupun kita beriman pada Allah, kita percaya kepada Allah, tetapi kita masih lagi melakukan maksiat dan dosa kita itu belum diampunkan oleh Allah, maka tempat kita adalah di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta malaikat Jibril menceritakan gambaran tentang neraka Jahannam. Dan malaikat Jibril telah berkata kepada Rasulullah, telah memberitahu Rasulullah sedikit gambaran tentang neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam ini menurut malaikat Jibril telah dinyalakan selama 1000 tahun yang pertama sehingga warnanya berwarna putih. Jadi api dalam neraka selepas 1000 tahun dibakar, warnanya putih. Kemudian bila ditambah 1000 tahun lagi, maka warna api neraka itu bertukar menjadi warna merah. Dan apabila ditambah 1000 tahun berikutnya, maka api neraka berwarna hitam. Hitam pekat. Itu menunjukkan bahawa ia tersangat panas. Dan jika lubang sebesar lubang jarum dibuka di neraka itu, dan ia dihembuskan ke arah dunia, nescaya akan mati seluruh penghuni dunia. Dan jika satu mata rantai dari neraka Jahannam itu diambil dan diletakkan di atas gunung yang paling kuat yang ada di dunia ini, nescaya gunung tersebut akan hancur hingga ke lapisan bumi yang ketujuh. Jadi ini adalah sedikit gambaran tentang neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita akan insaf dan takut untuk melakukan dosa dan kembali taat kepada perintah Allah. Seterusnya, kita lihat pula kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntakim yang kedua. Kefahaman yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan, iaitu di mana kaum Quraisy ini ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Maksudnya, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan ataupun pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyiksa dengan azab yang seberat-beratnya. Ayat ini berkaitan dengan azab ataupun bala yang Allah timpakan kepada kaum Quraisy dalam bentuk kemarau panjang, menyebabkan mereka berada dalam kelaparan kerana mereka telah menolak dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka melihat debu-debu memenuhi ruang udara seperti kepulan asap yang tebal yang menutupi pandangan mereka. Lalu mereka pun berdoa dan berjanji untuk beriman. Tetapi sayangnya janji tinggal janji. Apabila Allah melepaskan mereka daripada azab tersebut, janji mereka untuk beriman telah mereka khianati. Mereka tidak beriman sebenarnya. Dan mereka juga mula memfitnah Rasulullah. Ada yang mengatakan bahawa Rasulullah itu menuntut ilmu dari seorang Kristian. Dan ada pula yang memfitnah Rasulullah gila. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-16, Allah menceritakan yang Allah telah memberikan pukulan yang besar, iaitu kekalahan yang teruk kepada kafir Quraisy dalam perang Badar, sehingga menyebabkan ramai pemimpin mereka yang terbunuh. Jadi pengajaran daripada ayat di atas ialah jangan kita ingkar terhadap perintah Allah. Ingat tentang azab Allah, ingat tentang neraka Allah. Jangan tunggu Allah timpakan azab kepada kita, barulah kita nak insaf. Terusnya kita akan lihat kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntakim yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-47, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.
Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan iaitu mengingkarinya dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Ayat ini menceritakan tentang umat terdahulu yang telah dihukum oleh Allah kerana menolak agamanya. Allah telah mengutuskan Rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang benar, namun mereka menolak ajaran para Rasul. Kemudian Allah memberi peringatan kepada mereka tentang azab Allah jika mereka terus dalam keingkaran. Mereka malah mencabar supaya diturunkan azab ke atas mereka. Kerana itu, maka Allah telah membinasakan mereka. Janganlah kita jadi seperti mereka, berani mencabar hukum Allah. Ingat, sesiapa yang berani mencabar Allah tidak akan terlepas daripada azab neraka. Seterusnya, kita akan lihat beberapa contoh balasan Allah kepada orang-orang yang menentang agamanya menurut Al-Quran. Pertama kita lihat kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut ini mereka mensyirikkan Allah, iaitu mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka juga mengamalkan liwat, iaitu hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki yang disebut sebagai homoseksual ataupun gay. Dan mereka juga mengamalkan musahakah, iaitu hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan yang disebut sebagai lesbian. Jadi ini menunjukkan bahawa amalan liwat dan musahakah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru. Ia telah pun berlaku sejak dari zaman Nabi Lut lagi. Dan golongan ini telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tetap enggan untuk bertaubat, malah mereka mencabar agar diturunkan azab Allah ke atas mereka. Ini dinyatakan dalam surah Al-Ankabut. Dan akibatnya Allah telah menghapuskan biji mata mereka, iaitu Allah telah menjadikan mereka buta. Dan mereka ditimpakan hujan batu yang membinasakan seperti dinyatakan dalam surah Al-A'raf. Dan Allah menterbalikkan negeri kaum Lut di mana tertimbus segala yang ada di buminya. Dan mereka dihujani dengan batu dari tanah yang dibakar bertalu-talu. Ini dinyatakan dalam surah Hud. Kalau kita lihat di negara kita, semakin ramai yang terlibat dengan LGBT ini, iaitu musahakah dan liwat. Golongan ini semakin berani menentang hukum Allah. Ada yang berani mencabar hukum Allah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut. Ingatlah para pelajar, jangan tunggu azab Allah datang kepada kita baru kita nak bertaubat. Jangan ikut nafsu kerana nafsu sentiasa mendorong kita ke arah kejahatan. Kembalilah kepada fitrah dan sunnatullah. Kalau kita dilahirkan sebagai perempuan, terima hakikat kita adalah perempuan. Kalau kita dilahirkan sebagai lelaki, terima hakikat bahawa kita adalah lelaki. Jangan sekali-kali menafikan ketentuan Allah. Jangan nafikan qada dan qadar Allah. Setiap yang Allah jadikan, pasti ada hikmahnya. Redha dengan ketentuan Allah, ingat Allah tidak pernah zalim terhadap hamba-Nya. Okey, di sebelah ini kamu dapat lihat gambar laut mati. Jadi laut mati ini sebenarnya adalah tempat di mana kaum Nabi Lut dibinasakan. Bumi tempat mereka tinggal telah diterbalikkan oleh Allah dan ia menjadi laut mati. Jadi laut mati ini terletak di antara negara Jordan dengan tebing barat. Jadi bila sebut tebing barat, maksudnya ia merangkumi Palestin dan Israel. Seterusnya, kita lihat pula kaum yang kedua, iaitu kisah tentang kaum Nabi Soleh, iaitu kaum Samud. Kaum Samud ini mereka juga menyembah berhala dan mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh mengingatkan mereka tentang azab Allah. Mereka menuduh Nabi Soleh sudah gila. Ada yang menuduh Nabi Soleh dirasuk oleh syaitan. Dan ada pula yang mengatakan Nabi Soleh ini ingin nak menjadi seorang pemimpin. Dan mereka telah meminta bukti kerasulan Nabi Soleh dengan mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu besar yang terdapat di tepi sebuah bukit. Mereka berjanji jika Nabi Soleh melaksanakan permintaan mereka, maka mereka akan beriman. Dan dengan izin daripada Allah, permintaan mereka telah ditunaikan.
Dan malangnya mereka telah mengambil tindakan membunuh unta Nabi Soleh dan mereka mencabar Nabi Soleh membuktikan ancaman azab jika unta tersebut dibunuh. Nabi Soleh telah memberi tempoh kepada mereka untuk bertaubat tetapi mereka mencabar agar azab ke atas mereka disegerakan. Dan mereka akhirnya telah dimusnahkan, telah dibinasakan oleh Allah dengan halilintar dan gempa bumi yang dahsyat. Selain daripada kisah yang dinyatakan ini, banyak lagi kisah-kisah lain tentang umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Antara kaum yang telah yang dinyatakan dalam Al-Quran ialah umat Nabi Nuh, tentang Fir'aun, tentang Qarun, kaum Ad, Ashabul Ukhdud, Ashabus Sab, kaum Sabak dan sebagainya yang boleh kamu lihat dalam Al-Quran. Kesimpulannya, rumusan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, nak selamat daripada balasan azab Allah, kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pegangan hidup. Yang kedua, kita hendaklah mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kita hendaklah memastikan hidup yang kita jalani ini adalah berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah apabila kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ini semua adalah supaya hidup kita sentiasa diredai oleh Allah. Kita tidak mendapat kemurkaan Allah. Supaya kita mendapat syafaat daripada Rasulullah di hari akhirat nanti. Dan impian semua umat Islam adalah supaya kita dapat masuk ke syurga dan terhindar daripada azab neraka. Seterusnya, Ustazah ingin mengingatkan para pelajar apabila nak buat dosa, ingat tentang balasan Allah. Ingatlah Allah menjanjikan azab untuk orang yang ingkar kepada perintahnya. Kita perlu yakin sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janjinya. Bagi umat Nabi Muhammad, kebanyakan dosa Allah tangguhkan balasan azabnya ke hari akhirat. Ini adalah untuk memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Kecuali 3 dosa. Yang pertama ialah dosa derhaka kepada ibu bapa. Orang yang derhaka kepada ibu bapa balasan dikenakan di dunia dan di akhirat. Yang kedua ialah orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan niat untuk menzalimi. Dan yang ketiga, orang yang berbuat dosa dan dia bersikap sombong dengan dosanya, bangga, angkuh dengan dosa yang dilakukan. Bangga walaupun telah melakukan dosa tapi tidak dikenakan hukuman misalnya. Selalu sering terlepas daripada hukuman. Orang yang mendapat kelebihan, orang yang mendapat nikmat, ya, orang-orang yang jahat mendapat nikmat semasa di dunia itu sebenarnya bukanlah nikmat yang sebenar tapi itu adalah istidraj. Istidraj ini Allah berikan kelebihan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dengan tujuan bukan untuk menginsafkan mereka tetapi untuk menambahkan kesesatannya. Seterusnya, azab Allah itu ada tujuh bentuk. Okey, ada azab yang Allah turunkan di dunia dan ada azab yang Allah berikan di hari akhirat. Antara bentuk azab Allah di dunia ialah yang pertama, Allah meletakkan di dalam hatinya penyakit hati. Penyakit hati ni maksudnya sifat-sifat buruk seperti dengki, sombong dan sebagainya. Yang kedua, Allah menghilangkan semangatnya untuk hidup. Yang ketiga, Allah memberikan pemikiran yang sempit. Hidup penuh dengan prasangka. Yang keempat, Allah berikan balasan dalam bentuk zahir seperti kesakitan, kehilangan harta, bencana alam dan sebagainya sebagaimana yang kita lihat sebelum ini tentang kaum Ad, kaum Lut, kaum Nabi Soleh dan sebagainya. Okey, seterusnya bentuk azab Allah di hari akhirat adalah azab kubur, azab di padang mahsyar dan azab di neraka. Para pelajar yang dikasihi sekalian, setiap manusia tak sunyi daripada melakukan dosa. Sama ada dosa itu dilakukan secara sedar ataupun secara tidak sedar. Apabila kita buat dosa, maka kita mestilah bertaubat, mestilah beristighfar. Dan jika kesalahan kita itu melibatkan orang lain, maka kita hendaklah meminta maaf. Kenapa kita perlu bertaubat? Bila kita bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kita.
maka kita akan terlepas daripada siksaan neraka Allah. Kalau kita tidak bertaubat pula, ingat, Allah itu Maha Pembalas. Semua dosa yang dilakukan akan mendapat pembalasan daripada Allah. Tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada balasan Allah. Seterusnya, seperti biasa, kita akan buat sedikit penilaian. Soalan pertama, nyatakan maksud Al-Muntaqim. Yang kedua, nyatakan dalil nakli nama Allah Al-Muntaqim. Yang ketiga, kaitkan gambar di bawah dengan keimanan kepada Al-Muntaqim. Seterusnya, ada satu soalan kebat. Terdapat sebilangan kecil murid tingkatan 4 di sekolah anda telah membuli murid tingkatan 1. Bagaimanakah anda mengaitkan perkara ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muttaqim dalam usaha untuk membanteras salah laku ini? Seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Seterusnya ada sedikit pentaksiran yang Ustazah ingin kamu laksanakan, iaitu kamu dikehendaki mencari maklumat tentang balasan Allah terhadap orang yang melakukan kezaliman melalui internet. Mesti ada bahan bukti seperti gambar, keratan akhbar, artikel dan sebagainya yang bersesuaian. Hasilkan satu tazkirah ringkas 3 hingga 5 minit yang menjelaskan peristiwa tersebut, sebab berlaku dan pengajaran yang dapat diambil daripadanya. Bentangkan dalam bentuk video ataupun buat rakaman suara dan paparan bahan bukti melalui WhatsApp. Bahan tazkirah perlu disiapkan dalam tempoh 1 minggu. Sesiapa yang ada masalah boleh hubungi Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.